Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ni 14 hari bulan 5, hari Khamis. Salam Ramadan. Bertemu kita lagi. Saya nak pergi hantar kereta ke bengkel tadi sebenarnya. Sebab itu kan saya accident kan. So saya nak hantar ke bengkel lah, nak claim insurans. Tapi ejen ni pun satu tak check dulu awal-awal. Mustang. Dia tak check awal-awal. Dah pergi. Dokumen pun dah prepare. Dalam panel tu pula kata insurans ni tak boleh claim kat situ. Panel tu tak buat lah insurans tu. So malam ni dia kata dia dah survey, dia dah tanya satu bengkel tu, dia lagi lepas buka pergi baru hantar. So lepas ni saya pakai insurans Berjaya Sompo. Lepas ni payahlah nak pakai insurans ni. Lepas ni maybe saya ambil yang lain lah kot. Kena hati-hati memilih insurans Murah tu adalah sebabnya. Okay. So hari ni saya nak share pasal Takaful Insurance Takaful. Itu sajalah kalau saya buat video ni kan. Setakat ni so saya nak share berkenaan hibah dan income replacement. Ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar, ada yang what the hell is that? Okay, so hari ni saya akan cuba menerangkan ke anda. Mudah-mudahan anda faham. Mudah-mudahan ya. Semoga bermanfaat. So saya akan cerita berkenaan hibah dulu. Hibah ni maksudnya hadiah, kan? Hadiah. Diamlah Jamal. Hadiah. Hibah ni ada dua. Satu hibah mutlak, satu lagi hibah bersyarat. Okey. Hibah mutlak ni maksudnya saya bagi sesuatu kepada seorang tu. Bagi je. Saya nak bagi sesuatu kat orang tu tanpa syarat. So contoh, saya ada sebiji Mercedes. Tak nak lah, saya tak minat Mercedes sangat. Saya minat Mustang. Saya ada sebiji Mustang GT 5.0. Saya nak bagi kepada Ali. Cakap, Li, kau ambil lah Li, Mustang ni Li, aku bagi kau. Jom kita pergi tukar nama. Pap, Mustang tersebut jadilah milik Ali secara total, secara mutlak, secara hak. Milik Ali Mustang tu. So saya dah tak ada hak dah nak tuntut balik Mustang tu kat dia. Itu maknanya hibah mutlak. Ataupun dalam situasi sekarang ni, yang selalu orang cakap pasal hibah ni, rumah. Rumah saya dah tukar nama, dah bagi anak-anak saya semua. Itu namanya hibah mutlak. So yang kedua pula, hibah bersyarat. Hibah bersyarat pula, saya nak bagi something kepada seseorang, tetapi ada syaratnya. Bergantunglah kepada apa syaratnya pun. Kalau dalam takaful, hibah bersyarat tu syaratnya apa? Meninggal. So maknanya saya hibahkan 1 juta RM, 1 juta saya hibahkan kepada isteri saya, dengan syaratnya nanti bila saya dah meninggal barulah dia dapat duit 1 juta tu. Itu maksudnya. Itu hibah. Okay. So simple as that. Hibah ni hadiah. Hibah ada dua jenis. Satu hibah mutlak, satu hibah bersyarat. Hibah mutlak maksudnya kita bagi saja tanpa apa-apa syarat. Hibah bersyarat kita bagi dengan ada syarat. Tak kisahlah apa syarat sekalipun. Syaratnya mati ke, syaratnya apa ke, ataupun contohlah saya ni CEO Megah Holding. Saya pun cakap dengan anak saya, Papa akan bagi Sol syarikat ni dengan syarat Sol kena kahwin dengan anak Datuk Zack. So kahwin dia dengan anak Datuk Zack tu, syarikat ni jadilah milik Sol. Okay, itu contoh lah. Okay, hibah. Simple je. Yang kedua, income replacement ataupun income pendapatan replacement pengganti. So pengganti pendapatan. Semudah itu ditranslate ya.
Mustang Mustang. Okay. Income replacement ni maksudnya pengganti pendapatan. Di mana maksudnya bila contohlah ada sampai satu tahap tu, satu ketika tu, satu keadaan tu saya dah tak boleh kerja disebabkan saya sakit ataupun saya lumpuh, kan? Saya akan dapat satu jumlah duit untuk menggantikan pendapatan saya. Yelah, bila saya sakit, saya lumpuh, saya dah tak boleh kerja, betul tak? So mana datang pendapatan? So income replacement ni main peranan dari situ. So bila saya sakit, saya tak boleh kerja, saya lumpuh, ataupun saya sakit, sakit tu dah saya sakit tapi saya boleh kerja lagi, tapi dalam kategori sakit tu insurans takaful dah cover. So saya dapat duit tu untuk gantikan pendapatan saya tu. So maknanya saya dah salah lorong. So maknanya income replacement ni semudah itulah. Dia gantikan pendapatan saya bila saya tak boleh kerja. Itu je. Simple. So berbalik kepada hibah tadi. Apakah kepentingan hibah tadi? Sekejap. Need to focus here. Okay. Berbalik kepada hibah tadi. Apakah kepentingan hibah ni? Hibah ni macam ni. Dia hadiah, betul tak? So apa kepentingannya hibah kepada keluarga dan isteri dan anak-anak ni? Okay. Saya, ini situasi lah saya seorang lelaki berumur 40 tahun. Saya bekerja di sebuah syarikat ternama. Gaji saya sebulan 20,000 contoh. So dengan gaji saya 10,000 tu, saya bayar komitmen, saya keluarga, saya bayar rumah, saya bayar kereta, saya bayar segala hutang. Okay. So komitmen saya sebulan pula lebih kurang 10,000. Itulah termasuk rumah sebiji, kereta 2 biji, Superbike ada sebiji, lepas tu lain-lain hutang, kan? Okay. Hibah ni gunanya untuk apa? Macam ni. Hari ni saya hidup, saya kerja, setiap bulan saya akan dapat 20,000 tu, kan? Untuk saya sara family saya lah. Okay. Tapi tiba-tiba besok saya meninggal, kan? So meninggal, macam mana family saya dengan isteri saya nak survive lepas ketiadaan saya? So kalau tak ada hibah, isteri tadi ada 2 choice. Choice pertama, dia kena kerja kuat untuk survive lah, untuk bayar tanggungan semua, untuk bayar hutang yang saya tinggalkan, untuk makan, minum semua, kan? Itu choice pertama. Choice kedua, si isteri tadi bolehlah cari orang-orang kaya untuk dinikahi, untuk ni lah, supaya tak sengsara lah nak menanggung perbelanjaan tu, kan? Okay. Itu yang pertama. Itu sebab perlunya hibah, supaya bila kita pergi, yang kita tinggalkan tu tidak sengsara. Sebab apa? Bila contoh saya pergi, waris saya yang saya tinggalkan tu of course akan bersedih, kan? Of course akan bersedih. So dia dah lah sedih. Kalau tak ada hibah, dia bersedih dalam bebanan. Kalau ada hibah, InsyaAllah dia bersedih, of course akan bersedih juga. Tapi adakah sedih dia tu akan dibebani lagi dengan hutang, tanggungjawab dan komitmen yang saya tinggalkan? Itu dia. So itu hibah kepentingannya lah. So buat para suami, ketua keluarga yang claim sayang family, fikirlah apa yang anda tinggalkan jika anda pergi hari ini. Adakah anda tinggalkan sesuatu kenangan dan kegembiraan dan hutang, ataupun yang anda tinggalkan kenangan manis dan
sejumlah wang untuk membantu mereka hidup. Itu hibah lah. Yang kedua pula, apakah tadi kepentingan income replacement? Video saya macam merba sikit kan, tak apalah. Biasalah adik-adik baru nak belajar buat video kan. Okay. Income replacement pula, apa kepentingannya? Okay. Tadi hibah tu kita cerita pasal mati, meninggal, kojol kan. Income replacement pula, apa akan jadi jika saya tak mati, saya terlantar dekat rumah dan saya critical? Apa yang akan jadi? Kan? So bila saya mati, okey lah, matilah. Hibah tadi ada. Okay. Tapi macam mana kalau saya tak meninggal, tak mati, tapi saya terlantar kat rumah? Kita banyak dengar kes, ada orang accident, lepas accident lumpuh, koma apa semua kan. So macam mana dia tak mati? So bila dia jadi macam tu, sakit kritikal ataupun lumpuh macam tu, so dia tak boleh kerja kan. So dengan income replacement punya ni, plan ni kan, dia boleh dengan income, dia boleh dengan income replacement ni, kalau jadi apa-apa macam tu, dia akan dapat sejumlah wang untuk dia survive. Maybe 10-20 tahun dia boleh survive dengan duit tu kan. Sebab cuba bayangkan kalau tak ada income replacement. Ni kita ambil situasi yang sama tadi. Saya umur 40, gaji 20,000, komitmen 10,000. Okay. Dengan keadaan macam tu, tiba-tiba saya lumpuh, saya tak boleh kerja. Okay. Bila saya tak boleh kerja, saya tak ada income, family saya tak ada income. So isteri saya kenalah bekerja, ataupun waris saya kenalah bekerja untuk mengambil alih tanggungan 10,000 tadi tu. So macam mana? Macam mana 10,000 tu macam mana nak dapat kalau tak ada income replacement lah. So dengan income replacement plan ni, adalah duit untuk survive, untuk bayar juga, cover up juga 10,000 tu. Tak adalah nanti bila saya sakit apa semua kan, tak adalah sampai rumah kena lelong, kereta kena jual, motor kena tarik kan. Itu kepentingan income replacement, supaya tak nak jadi macam ni lah. So apa tadi nak cakap, dah lupa dah. Income replacement ni penting, sama penting dengan hibah. So bila apa pentingnya lagi, bila contoh saya sakit, saya lumpuh ni semua ni, so saya sakit lah, saya pun dah tak boleh kerja kan. Isteri saya tadi, dia bukan saja perlu mencari duit 10,000 untuk bayar komitmen dan untuk duit survival, dia juga perlu cari lebih daripada 10,000. Sebab apa? Bila saya sakit, saya perlukan extra care. Extra care ni maksudnya maybe machine, maybe kelengkapan orang sakit, makan, minum, suplemen, ubat-ubatan. So maybe daripada 10,000 keperluan sepatutnya, sebabkan dia kena tanggung saya lagi yang sakit, dia kena ada extra, maybe kena ada 15,000, kena ada 20,000 kan. So the cost would be double or triple. So benda tu sebab saya sakit, nak jaga orang sakit ni dia tak mudah, dia tak murah. Tak percaya, cuba cari orang yang cari yang ada orang sakit kat rumah yang ada ni, tanya dia macam mana, murah ke, mudah ke kan. Macam tu. Allahu Rabbi, jalan ni YouTube. Okay. So tu dia, income replacement. Ada roadblock ke apa tu? Ada roadblock ke apa tu? Okay, kejap, kita pakai seat belt dulu. Seat belt sudah pakai, saya lupa, almaklumlah, tidak dijadikan normal. Lagi satu sudah lama tidak dipakai. Okay. Sampai mana tadi ya?
Macam tu lah lebih kurang. Allah Akbar. So saya dah explain sikit, sedikit lah pasal income replacement. Oh sorry tadi jaga orang sakit tadi. Jaga orang sakit ni dia tak mudah, tak senang. Tak mudah, tak senang, tak murah. Okay, itu income replacement lah. So saya tak nak masuk lagi pasal lepas orang tu meninggal, apa jadi dekat harta apa semua. Itu lain topik. Okay, so ni sekarang cerita duit hibah dengan income replacement. So macam tu lah apa kepentingannya. So antara dua ni, mana yang paling penting sebenarnya? Dua-dua pun penting. Dua-dua pun penting. Okay, dua-dua pun penting sebenarnya. Dua-dua pun setiap orang kena ada. Ada orang cakap lah, ni baru teringat. Ada orang cakap, kalau suami mati kan, kalau saya beli rumah, saya mati, ataupun saya lumpuh, bank dah waive kan bayaran tu dah. Sebab saya ada MRTT, MRTA, apa benda lagi semua kan. Itu kalau mati. Cuba tak mati, saya sakit kritikal ni. Saya tak cerita lumpuh, saya cerita pasal sakit kritikal. Ini macam mana? Saya sakit kritikal, so saya dah tak boleh kerja. Saya sakit kritikal. Saya ada apa contoh kanser biasa sangat lah ya. Betul lah, saya kena brain tumor lah, kanser otak kan. Stage 3. Saya tak boleh fully function saya punya otak ni kan. So saya dah tak boleh kerja. Saya hidup, saya boleh berjalan lagi. Cuma saya itulah, saya sihat lagi. Cuma itulah, otak saya ni tak fully function. Saya tak boleh bekerja dengan sempurna. So macam mana? Adakah bank akan waive bayaran bulanan tu? Tidak. MRTT, MLTT, MRTT dengan MRTA. Dua-dua ni sama, dia akan waive bila meninggal dengan lumpuh saja, sakit kritikal tak ada. So dengan income replacement, duit tu boleh lah bayar rumah kan. Sebab duit tu tak waive, dia waive bila meninggal dia. Okay, so itu bab, nanti saya akan masuk bab MRTT, MRTA lah. Itu next. So setakat ni itu dia punya surface lah. Dua-dua ni penting. Dua-dua ni perlu ada. So berapa sebenarnya hibah yang cukup? Berapa sebenarnya income replacement yang saya perlu ada kan? Ada orang takut tadi sebab saya cakap sampai 10 gaji je dah 20,000. Mestilah ni kan. So untuk macam saya ni, untuk kita yang tak berapa nak ribu sangat gajinya tu, income yang tak berapa nak ribu, berapa yang kena ada kan? Tak perlu banyak-banyak sangat pun. Tak perlulah sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta kan. Kalau mampu go on. Kalau tak mampu, ambil lah 100,000, 200,000, 300,000. Kalau tak mampu. Sebab sekarang hibah pun, income replacement pun murah. Dah tak adalah mahal sangat kan. So boleh ambil. Aku tak mampu lah, 500,000 tu dah berapa dah tu kan. Berapa pula kena bayar tu. Okay lah, tak apa. Ambil dulu berapa yang boleh. At least if anything happen, ada something untuk backup. So contohlah, saya sepatut contoh bab pengiraan berapa tu nanti, exact amount tu saya akan masuk nanti. So contohlah macam saya punya gaji saya kena ada lebih kurang 600,000. Tapi saya tak mampu nak ambil untuk income replacement 600,000. Mahal juga tu 600,000 kan. Berapa saya kena bayar bulan-bulan. Tak apa. So bila tak mampu, adakah kita tak payahlah ambil langsung kan? Adakah macam tu? Jangan. Kita kena ambil juga sikit. At least bila
saya jadi apa-apa, saya ada sedikit backup. Maybe we start 50,000 dulu, kan? Maybe we start 20,000 dulu, 100,000. Kena start lah. At least apa-apa jadi ada backup. Itu je. Okay, saya pun tak nak berbual panjang lagi. Dah 20 minit rupanya ya. Oh man. Terima kasih kepada yang menonton. Kalau ada yang menonton sampai habis tu, terima kasih. Terima kasih atas support anda. Dan kalau rasa video ni bermanfaat, boleh share. Inilah dia ejen insurans. Kalau bercakap memang kau bagilah dia masa. Tak cukup 2-3 jam. So setakat ni dulu. Boleh share. Mana tahu ada yang perlukan info ni, share. Free je kan. Kalau ada yang tak faham ataupun penerangan saya kurang jelas, boleh directly PM saya, tanya kan. Tanyalah. Free je. Diorang takut nak tanya saya ni sebab bila tanya kena ambil. No bro, no, it's not like that. Tanya je free. Kan. So itu saja daripada saya. Dah nak pukul 6. Selamat berbuka puasa. Bukan sekarang, kejap lagi pukul 7.30 kejap lagi buka puasa ya. Okay. Terima kasih menonton. Semoga kita berjumpa lagi di lain video, lain siaran. Okay. Terima kasih.